Salam sejahtera. Ini adalah bahagian yang ketiga untuk bab yang ketiga. Okay. So, kita telah lihat daripada awal apakah itu op-amp, jenis-jenis configuration untuk op-amp, bahagian dalaman op-amp, okay, yang terdiri daripada 3 stage. Stage yang pertama, input stage, adalah terdiri daripada differential amplifier. Stage yang kedua, voltage amplifier, okay, terdiri daripada amplifier yang digunakan untuk menggandakan voltan. Dan stage yang ketiga, output stage, terdiri daripada amplifier jenis kelas A, B dan AB. So, dalam output stage ni, kebanyakan amplifier tu akan disusunkan dalam bentuk complementary symmetry amplifier arrangement, iaitu dia akan gabungkan dua transistor NPN dan PNP bersama, di mana bahagian emitter untuk kedua-dua transistor itu akan di-shortkan bersama, dan yang ini yang kita akan hantar ke V output. Okay, so kita akan uses two complementary or matching transistor. One is NPN and one is PNP. So both will receive the same input signals together, that is equal in magnitude but in opposite phase to each other. Okay, so kita boleh lihat di sini, walaupun dua-duanya mendapat input yang sama daripada Vin. Dari sini, di sini Vin ni bukannya daripada isyarat luar. Dalam op-amp, Vin ni adalah dia dapat daripada stage yang kedua. Bahagian more stages of gain ataupun voltage amplifier kita. So, walaupun dua-duanya terima input yang sama, tetapi cara kendalian untuk NPN dengan PNP berbeza. Yang ini kamu kena review balik dalam semiconductor devices. Macam mana NPN berkendali, macam mana PNP berkendali. Dia terbalik, dia berlainan antara satu sama lain. Jadi hasilnya isyarat yang diterima pada transistor NPN dengan PNP walaupun sama dari segi magnitude atau nilainya, tetapi ia teranjak fasa antara satu sama lain. Tolong tengok balik untuk bahagian semiconductors. How does PNP transistors work and how does NPN transistor works? So, dalam op-amp, kita dah tengok tadi, ia disambungkan secara complementary symmetry, push-pull amplifier. Dia dipanggil sebagai complementary symmetry push-pull amplifier. Dan biasanya ia dalam kita panggilnya sebagai push-pull amplifier kelas B. Kelas A, B, AB ni sama juga, kamu kena tengok pada semiconductor devices. So kita lihat semasa kita positif input signal kita, during the positive cycle, Vin is more than 0 volt. So the NPN transistor is forward bias. Di sini. Sebab dia adalah positif, maka bahagian ni forward, Q1 is forward bias. NPN transistor is forward bias, tetapi transistor PNP is cut off. Maknanya semasa ini voltan yang masuk ke NPN transistor ni, dia hanya akan menghasilkan keluaran untuk bahagian positive half cycle sahaja. And then manakala semasa negative cycle, semasa negative cycle, semasa negative half cycle, PNP akan forward bias, manakala NPN akan cut off. Jadi hasilnya, keluaran yang kita dapat, dia sama macam rectifier kita hari itu. Keluaran yang kita akan dapat ialah semasa kita positif, keluaran kita dapat ini daripada transistor NPN dan ini adalah daripada transistor PNP. So bila digabungkan bersama, kita akan dapat keluaran sama balik seperti yang di bahagian input.
tetapi keluaran ni akan digandakan. Maknanya V out kita adalah lebih besar daripada V input. Okay, sorry. Okay, so ia macam yang kita belajar semasa dalam chapter yang pertama untuk yang kita menggunakan diode. Okay, for in the positive cycle, which diode is conducting, in the negative cycle, which diode is conducting and which is not. Cuma yang ni kita gunakan transistor. Okay, so walaupun nampak pada secara teorinya kita akan dapat balik output signal seperti bentuknya seperti untuk yang input signal, tetapi kerana kita menggunakan dua transistor, okay, dan kena ingat bahawa transistor ni memerlukan voltan pincang depan untuk beroperasi. Okay, forward bias voltage, dan ini adalah di bahagian VBE ni. Okay, pada VBE untuk kedua-dua transistor. So first transistor dia perlukan 0.7 volt, yang ni pun 0.7 volt. Lebih dari 0.7 volt barulah transistor tu akan conduct ataupun transistor tu akan on. Jadi ini menyebabkan satu fenomena yang dikenali sebagai crossover distortion. Okay, crossover distortion. Di mana kalau kita lihat pada op-amp, okay, kita akan tengok dekat sini ni nampak macam ada flat sedikit. Okay, so ini yang dikenali sebagai crossover distortion. Ini berlaku kerana terdapat sedikit delay antara NPN. Okay, dia akan off dulu bila voltan, okay, Vin tu dah kurang daripada 0.7 volt. Okay, dekat sini ni Vin kita dah, apa yang kita dapat ialah Vin dah kurang daripada 0.7. Okay, jadi transistor yang pertama TR1 akan mula off di sini. Tetapi TR2, transistor kedua, belum lagi on. Sebab voltan yang diterima, okay, walaupun transistor 2 dia akan on bila V sama dengan negatif 0. Adalah lebih besar, adalah lebih kurang daripada negatif 0.7 volt. Okay, di sini. Maka berlakulah satu bahagian yang kita panggil sebagai dead band. Okay, atau jalur mati, di mana kedua-dua transistor tu akan off serentak. Kerana transistor 1 dah off apabila voltan positif tu dah kurang daripada 0.7 volt. Pada masa yang sama, transistor 2 tu belum on lagi sebab voltan tu mesti kurang daripada negatif 0.7. Dia mestilah negatif 0.8 ke atas, barulah transistor kedua tu on. Okay, so deadband berlaku apabila kedua-dua transistor off serentak. Dan ini yang menyebabkan apa yang dikenali sebagai crossover distortion. Okay. Okay, so itu adalah bahagian stage 3, okay, untuk amplifier jenis push-pull. Okay, kita gunakan amplifier complementary symmetry push-pull amplifier kelas B. Okay, kita juga boleh gunakan kelas A, kelas AB, tapi dia ada kekurangan. So biasanya yang digunakan ialah kelas B. Okay, so kita lihat seterusnya penggunaan atau application of op-amp. Okay, so op-amp ni banyak kegunaan selain daripada menggandakan voltan. Okay, kita juga gunakannya sebagai litar, differential atau subtractor amplifier, summing amplifier, integrator amplifier, differentiator, comparator atau pembanding, dan ianya juga digunakan dalam litar oscillator. Kita pernah lihat, okay, ada litar oscillator yang dia tidak gunakan transistor tapi dia gunakan op-amp. Okay, so kita akan lihat sepintas lalu aplikasi-aplikasi op-amp ni di dalam litar-litar yang berbeza ni. Kita mulakan dengan yang pertama, differential amplifier. Okay, so differential amplifier ni bertindak sama juga seperti differential amplifier di dalam litar op-amp tu sendiri. Tapi yang ni kita gunakan dalam bentuk litar luaran. Okay, kita bagi input yang berbeza. Okay,
So di sini kita bagi V1, V2 dan yang ni kita boleh gunakan Rin atau R1. Okay. So kalau dalam litar op-amp biasa kita cuma sambungkan feedback ni kepada satu input saja. So dalam sebagai differentiator, okay, litar ni juga dikenali sebagai differential atau subtractor amplifier. Kita nak buat seolah-olah dia menjadi seperti satu litar yang akan hasilkan, dia akan memberikan Vout kita hasil beza antara dua voltan tu. So bila kita ukur Vout tu, kita dah tahu apakah perbezaan antara V1 dengan V2. Okay, so sambungan dia berlainan sedikit berbanding dengan op-amp inverting dengan non-inverting. Formula dia hampir sama macam op-amp untuk inverting. Okay, di mana kita lihat dia ada tanda negatif. Lepas tu kita ada RF per R1. Okay, ini adalah gandaan voltan untuk inverting juga. Okay, tapi kalau dalam inverting amplifier, formula kita ialah RF Rin times Vin. Okay, di sini Vin kita ialah V2 tolak dengan V1. Bukan satu nilai sahaja. Okay, kita tolaknya. And then, daripada formula ni, okay, sekiranya if RF is equivalent to Rin, okay, maka formula kita tadi RF per Rin times V2 minus V1. Apa yang berlaku ialah RF sama dengan Rin, maka kita akan dapat negatif 1 darab dengan V2 minus V1. So, kita akan dapat V2 minus V1. Okay. Jadi bila dalam kalau kita nak jadikan ia sebagai litar subtractor, okay, kita boleh masukkan nilai RF dengan Rin yang sama. So bila kita dapat nilai Vout, kita dah tahu ianya perbezaan antara kedua-dua voltan yang kita masukkan tadi. Okay, so ini adalah litar asas untuk kalau dalam kalkulator kita, bila kita tekan tolak, so dia akan gunakan configuration differential amplifier ni untuk mendapatkan hasil tolak kita. Okay. Dan ingat bahawa dalam formula ni V2 ni adalah voltan yang dimasukkan. V2 is voltage at positive terminal. Okay, ni V2 yang dimasukkan ke positive terminal. So yang positive terminal tolak dengan yang voltage at negative terminal. Okay, jangan terbalikkan. Okay, so itu ialah untuk differential amplifier. Next, application of op-amp is dalam bentuk summing amplifier. Okay, kadang-kadang dikenali sebagai voltage adder. So apa yang dilakukan oleh summing amplifier ialah dia akan campurkan, okay, pelbagai jenis voltan atau pelbagai nilai voltan bersama untuk menghasilkan satu output. Okay, it sums or adds several weighted voltages together. Weighted means voltan tu akan melalui rintangan. Okay, so kita tengok V1 akan melalui R1, V2 akan melalui R2 dan V3 akan melalui R3. Okay. And then, okay, kita lihat formula untuk summing amplifier. Okay, diberi oleh Vout negatif. Okay, negatif sebab semua ni masuk ke dalam terminal negatif atau inverting input of the op-amp. So untuk V1, okay, masukan dia ialah kita ambil RF bahagi dengan R1. Untuk V2, RF bahagi dengan R2.
Dan untuk V3 RF bahagi dengan R3. Okey, sekiranya R1 is equivalent to R2 dan R3 dan kesemua ni kemudian sama dengan RF. Apa yang berlaku ialah pada Vout kita, pada Vout kita akan dapat yang ni kalau sama cancel kan, yang ni akan jadi 1, yang ni pun cancel jadi 1. So akhirnya kita akan dapat negatif V1 plus V2 plus V3. Okay, ini if R1 is equivalent to R2 equivalent to R3 and all is equivalent to RF. Maka kita akan dapat Vout kita adalah hasil tambah bagi V1, V2 dan V3. Okay. So, kalau kalau kita samakan semua. Okay. Sekiranya R1, R2, R3 ni semua mempunyai nilai yang sama. Tetapi dia tak sama dengan RF. Okay. Tak sama dengan RF. Maka, kalau daripada formula asal kita tadi, Vout sama dengan negatif RF per R1 V1 RF R2 V2 plus RF R3 V3. Okay, R1, R2, R3 ni sama, maka kita akan dapat negatif RF Rin V1 plus RF Rin V2 plus RF Rin V3. Okay, so kerana semua ni sama, ni semua sama. Okay, yang ni semua sama, maka kita keluarkan RF per Rin di luar. Lepas tu yang tinggal ialah V1 plus V2 plus V3. Okay. Okay. So sekarang untuk latihan kita tengok. Okay, summing amplifier ni dia popular untuk pengiraan. Okay, dia bagi nilai perintang dan dia bagi nilai input masukan, kemudian dia minta kamu dapatkan keluarannya. Okay, so menggunakan formula yang diberi Vout. So di sini R dia berbeza. Okay, so untuk kita namakan ni V1, ini V2. Dan so ini is R1, ini R2. Okay, so RF kita is 10K. Okay, untuk yang pertama, RF per R1 darab dengan V1. Yang kedua, RF per R2 darab dengan V2. Okay, so RF per R1, 10K divided by 1K darab dengan 2 mV. Yang kedua, 10K, K bahagi 2K darab dengan 5 mV. Okay. So, negatif 10 kali 2 mV, 20 mV plus yang ini 5, 25 mV. Okay, so jawapan kita akan dapat 45 mV atau 0.045 volt. Okay, daripada sini kita akan dapat 45, negatif 45 mV. Okay, simple tapi kena hafal formula. Okay, so di manakah summing amplifier digunakan? Okay, kita boleh lihat dalam audio mixer. Okay, bila kita pada live concert contohnya, so akan ada satu mic di bahagian vocals, okay, gitar, drums. So semua ni adalah bunyi-bunyi atau input yang berbeza.
dan dia akan kita ada seorang sound engineer atau audio technician, dia akan mix bunyi-bunyi ni bersama, dan dia akan kadang-kadang tu dia akan laraskan. Untuk contohnya kalau drum tu kuat sangat, dia akan kurangkan. Vokal dia terlalu tinggi ke apa, dia akan laraskan. Semuanya kemudian dimasukkan dan kemudian dikuatkan oleh op-amp kita. Itu untuk audio mixer. Next kita akan lihat dalam DAC. Ini kita akan belajar dalam chapter yang ke-6. DAC converter stands for digital to analog converter. Kita akan ubah daripada input kita dalam bentuk digital, kemudian kita akan dapat satu voltan dalam bentuk analog. Juga menggunakan configuration summing amplifier. Penggunaan op-amp yang seterusnya dalam litar differentiator. Kalau dalam BM tu kita panggil sebagai litar pembeza. Yang ada DX semua tu, itulah differentiating. So performs the mathematical operation of differentiation. It produces a voltage output which is directly proportional to the input voltage's rate of change with respect to time. Ia akan menghasilkan keluaran. Vout tu adalah directly proportional, berkadar terus dengan kadar perubahan untuk Vin terhadap masa. Ini apa yang dimaksudkan. Produces a voltage output which is directly proportional to the input voltage's rate of change with respect to time, terhadap masa. So ini adalah cara kajiannya. Mula-mula untuk arus masukan Iin. Iin is equivalent to nilai capacitance darabkan dengan kadar perubahan isyarat masukan. Lepas tu kita ada IF. IF di sini walaupun gambar garisan ni tunjuk kat sini, so sebenarnya IF ialah feedback. Feedback. So IF bersamaan dengan, sebab dalam arah bertentangan, maka negatif Vout bahagi dengan RF. Ini menggunakan hukum Ohm kita. V is equivalent to IR. So I is equivalent to V per R. And then kerana pada titik X, ingat kita golden rule of op-amp, tiada arus masukan ke dalam op-amp. At titik X, I yang masuk ke sini mestilah sama dengan kosong. Maka kalau I kosong, I in sama dengan IF. So ini bahagian ni, I in. Since I in is equivalent to IF, so kita ambil I in. Ini adalah persamaan untuk I in. Ini adalah persamaan untuk IF. So kita samakan kedua-dua belah ni. Dan kita nak dapatkan Vout, so jadikan Vout sebagai tajuk di sini. And then bawa RF ke sini dan tanda negatif juga ke sini. So akhirnya kita dapat Vout is equivalent to negatif RF darab C darab dengan kadar perubahan untuk voltan masukan. So pernah ada soalan kena lukis differentiator amplifier, and then next kirakan pembuktian atau kirakan nilai Vout yang didapati. Aplikasi seterusnya dalam op-amp ialah sebagai integrator. So kita ada differentiator, integrator ni kalau dalam BM kita gunakan istilah pengamiran yang ada tanda ni. So pengamiran atau integration actually is the opposite of differentiation. So what integration produces is a voltage output which is proportional to the integral of the input voltage. Dalam kata lain, Vout kita adalah berkadar terus dengan hasil
integration V in terhadap dt. Okay, so kita lihat. Okay, sama macam tadi, I in kita ialah kat sini tak ada kapasitor, so gunakan hukum Ohm terus, V in per R in. Okay, persamaan yang pertama. And then IF, kerana kita kaji dari macam ni. Okay, IF pula ialah IF is equivalent to V out. Okay, kemudian kerana ia melalui C, okay, IF is equivalent to V out darab dengan C. Okay, kalau kita kaji macam ni. Tetapi kerana dia adalah capacitance, okay, kerana ianya adalah capacitance, maka sebenarnya C, okay, kita darabkan dengan kadar perubahan V out terhadap masa. Okay, so IF is equivalent to C dV out per dt. Yang ni nanti saya risau kamu akan bukan V out darab C lepas tu kita differentiate tapi ini adalah berasingan. Okay, ni dV out darab dengan C. Okay, dan lagi sekali pada titik X ni, okay, I in mestilah sama dengan IF supaya I total yang masuk ke dalam op-amp sama dengan kosong. So I in is equivalent to IF. Jadi kita samakan kedua-dua bahagian ni. Persamaan ni dengan persamaan ini. Okay, sebab kita nak jadikan V out kita sebagai tajuk kita, so kita letakkan yang ini di sebelah kanan, sebelah kiri. Okay, saya letakkan C kat luar supaya you tak confuse. C darab dengan dV out V in. Ini sama dengan persamaan untuk I in ialah V in per R in. Okay, kemudian V out kita bawa C ke sini. V in sama dengan C darab dengan R in. Okay, nak hilangkan pembezaan maka kita kena kamilkan kedua-dua belah. Okay, ataupun integrate both sides. So dV out per dt sama dengan integration of V in C R in. Okay, and then di sini, okay, sorry tempat sempit. Kerana C and R in is constant, dia tak berubah terhadap masa. Okay, dia tak berubah terhadap masa, maka kita boleh keluarkan C dengan R in ni di luar. Okay, kita bawa dia keluar sebelum tanda integration tu. Dan yang tinggal adalah V in sahaja. Sebab tu kita dapat macam ni. Okay, V out is equivalent to negative. Okay, C dengan R in ni di luar. Okay, sorry saya terlupa tanda negatif tadi. Okay, kita buat negatif ke sini. And then yang tinggal ialah integration of V in. Dan kita nak integrate V in terhadap apa? Kita integratekan terhadap time. Sebab dekat bahagian sini, okay, terhadap masa. So, bila kita integrate sesuatu yang ada hasil beza, okay, apa yang berlaku ialah kita akan dapat V out. Okay, kita integrate macam ni, so kita akan dapat V out balik sahaja. Kita hapuskan bahagian pembezaannya. Okay, so ini ialah bagaimana kita dapat hasil untuk voltan integration atau voltan integrator. Okay, kena kaji balik integration dengan differentiation maths 2. Okay, dan ini seterusnya op-amp dijadikan sebagai comparator. Okay, apa yang litar comparator buat ialah dia akan bandingkan tahap voltan analog, okay, antara satu voltan
masukkan dengan voltan masukkan analog yang lain ataupun satu nilai yang telah kita setkan, satu nilai tetap yang telah disetkan yang kita gunakan istilah reference, V reference. Lepas tu dia akan menghasilkan satu voltan keluaran atau isyarat keluaran berdasarkan comparison atau perbandingan yang telah dijalankan. Dalam kata lain, okay, the op-amp voltage comparator compares the magnitudes of two voltage inputs and determines which is the largest of the two. Dia akan compare magnitude atau nilai dua voltan input yang berbeza dan akan tentukan yang mana yang lebih besar. Sorry. Okay, so kita lihat untuk lita ni. So, dalam lita yang A, okay, kita akan comparekan terhadap ground. So, sekiranya Vin kita kurang daripada kosong, okay, kita tahu bahawa nilai tu yang keluar adalah nilai yang negatif. So, kita tahu yang mana yang lebih besar. Adakah VB tu lebih besar dari kosong atau tidak. Kemudian, untuk yang configuration yang kedua ni, okay, kita sambungkan Vin. And then untuk VB ni kita jadikan sebagai voltage divider. Okay, so dia ada banyak jenis cara kita nak sambungkan. Macam mana kita nak compare. Sama ada kita nak compare antara dua voltan yang berbeza ataupun sebagai kita nak compare kepada satu nilai yang dah ditetapkan. Okay. So kalau dua untuk lita B dengan C ni kita comparekan dia, okay, kepada kita compare-nya menggunakan voltage divider. Okay, tapi yang ni kita compare terhadap 0 volt. Okay, so itu adalah contoh-contoh application untuk lita op-amp. So dalam bab 3 ni kita akan bincangkan penggunaan op-amp dalam lita oscillator, sebab yang tu kita telah lihat dalam chapter yang kedua. Okay, so saya harap pelajar telah faham penerangan dalam video ni dan kita akan buat perbincangan lebih terperinci dalam kuliah yang akan datang. Okay, terima kasih.